Hai guys, Peugeot 5008 ini adalah SUV 7 tempat duduk daripada Perancis. Nak tahu best ke tak best kereta ni? Kita kena dulu. Jom. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Minggu ni saya berkesempatan ni untuk drive sendiri Peugeot 5008 ni. Dan sejujurnya kereta ni nak tahu kena tengok sampai habis lah. Ini adalah versi CKD. Daripada pemasangan dia dibuat di Gurun Kedah. Kilang tu sekarang dihandle oleh Stellantis. Dan dia punya pengedaran Peugeot ni dihandle oleh Bermas Auto. Bermas dah ambil alih daripada Naza sebelum ni. So ini adalah versi CKD, hanya ada satu variant saja. So kalau kita nak tahu macam mana kereta ni drive benda semua, kita tengok bahagian luar dia dulu lah. Sebab luar ni benda yang pertama orang nampak kat kereta ni. Jom. Kita tengok bahagian depan dia dulu. So depan dia kalau korang tengok, dia sama je dengan Peugeot 3008. Cuma beza dia 5008 dia dah ada nombor kat depan dia. Dan yang paling menarik, dia ada ni lampu taring ni, lampu signal dan juga DRL dia. LED lampu utama LED, lampu DRL LED, dan dia ada cornering lamp dan juga auto high beam. Lepas tu korang boleh tengok kat sini. Ini kalau korang tengok ni memang gian je nak pegang. Sedap je. Ini nama dia borderless grill atau grill tanpa bingkai. Hiasan kat bawah ni not bad. Kalau kita tengok sekali tu memang tak dapat nak bezakan ni adalah Peugeot 5008 ataupun 3008 unless korang baca nombor dekat sini. Jom kita tengok bahagian tepi pula. Bahagian tepi. Sekarang kalau kita tengok bahagian tepi, rim dia 18 inci, dual tone. Nampak gelap dekat sini. Tayar 18 inci. Dan korang boleh nampak ada kemasan-kemasan krom. Dekat panel pintu ni panjang sampai belakang. Ni sebenarnya guna platform yang sama dengan Peugeot 3008. Beza dia yang ni 7 tempat duduk lah. Wheelbase dia sedikit panjang. Ada sunroof. Family yang bawa anak kecil mesti suka ada sunroof ni. Walaupun Malaysia ni panas kan. Saya pun dah berpeluh ni. Minyak dia pula, dia kata dalam mengikut buku dia boleh pergi dalam 7 liter setiap 100 km. Macam tu lah. Daripada tepi, side profile dia not bad. Nampak panjang dia tu. Kita tengok belakang pula. Okey, menjengah ke bahagian belakang. Apa yang saya suka, dia punya lampu dia sekarang. Lampu belakang dia lampu LED dan 3D. Apa yang saya suka yang lain dia punya signal. Tengok signal dia. Ini adalah signal sequential ataupun scrolling. Lepas tu dia punya bumper pun dah design baru. Yang ni saya kurang berkenan sikit. Tak ada apa. Yang ni pun best juga. Power boot. Kalau kau boleh perasan tadi kan, ada satu kerusi kat depan kereta awal-awal video tadi kan. Itu adalah kerusi barisan ketiga kereta ni. Kalau kau boleh tengok nampak. Dia boleh dilipat dan dikeluarkan. So kau boleh rasa duduk benda-benda lain. Bawah ni ada ruangan lebih kat sini. Kalau kita baringkan dia punya second row seat tu, besar kan? Kalau kita bangunkan macam ni, kita akan dapat kurang. Jom kita tengok interior pula. Alright, sekarang kita dah ada dekat dalam ruangan dalaman Peugeot 5008 ni. Ini nama dia Peugeot iCockpit. Dia nak mengajak pemandu-pemandu untuk terokai dunia digital 100%. Boleh tengok dia punya cluster instrument sekarang saiz 12.3 inci. Lebih besar. Kau boleh tengok navigation, boleh tengok driving mode, macam-macam lah kat sini. Lepas tu kita boleh tengok dia punya steering dia. First impression saya bila masuk ni, kecilnya steering kan. Tapi bila drive not bad. Dia punya kedudukan steering dia agak rendah. Mungkin korang kena try boleh bawah lagi sebenarnya. Tapi paling atas pun dia takkan kacau korang punya view meter ni lah, cluster instrument. So kalau korang duduk sini drive, view dia memang cantik. Sebab since ini adalah SUV, riding height dia agak sedikit tinggi lah. So senang lah sesiapa yang suka kereta-kereta tinggi tu kan. Ini memang best. Okay, beralih ke tengah pula. Kat tengah dia kita boleh tengok dia punya sistem infotainment dia jenis touchscreen. Apple CarPlay, Android Auto dia support, cuma kena pakai kabel. Yang tak pakai kabel adalah wireless charging. Kita letak saja phone kat situ, dia akan charge. Lepas tu dia ada keyboard macam shortcut kat sini lah, ala-ala piano kat situ.
Boleh main-main dekat sini. Lepas tu kita boleh tengok dia ada drive mode. Kita boleh pilih nak jalan salji boleh, jalan berpasir boleh. Macam-macam ada. Bahagian gear dia, kalau kau tengok bahagian gear dia macam ala-ala kapal terbang sikit lah. Rasa iCockpit. Cuma kau perlukan masa sikit lah. Saya awal-awal tu tengok macam, oh rupanya dia punya button lock kat sini. Kena tekan dulu, tak perasan. Pakai electronic parking brake juga. Ada sport mode. Lain-lain daripada tu dia ada cup holder. Cup holder dia ada lampu tau. Dan tengok kat center console kat armrest ni ada lampu juga kat bawah dia. Menarik lah, dia kereta ni sebenarnya ada macam lampu-lampu ambient. Dekat bahagian sini ada, bawah meter dia, dekat bahagian charging tu, dekat cup holder dalam ni. So dia tak berapa jelas sangat, tapi dia ada lah. Bila malam-malam tu dia macam tak terlalu penegasan cahaya kat situ. Okey, itu saja untuk bahagian depan saya rasa. Sebab ini kereta family, better kita tengok yang belakang macam mana kan. Ini kita tengok belakang. Okey, ini kat bahagian belakang dia, kawan-kawan boleh tengok. Ini adalah barisan kedua lah, bukan third row. Dia punya design armrest kat sini bila kita duduk kan. Okey, not bad, selesa. Cuma bahagian kaki saya ni dia tak ada support dekat bahagian peha lah. Unless kalau saya lunjurkan kaki macam ni. Masalahnya seat depan ni agak sedikit ke bawah. Jadi kaki korang tak boleh masuk sangat kat situ. Lepas tu selain daripada itu, bahagian tengah dia ni tak ada apa-apa macam halangan ataupun benjolan ke apa kat tengah ni kan. So korang boleh letak kaki dengan selesa. Orang yang duduk tengah duduk dengan selesa. Lepas tu dia ada aircon kat bahagian belakang. Kau boleh control dia punya blower. Dan dia boleh recline. Nampak? So itu saja saya rasa untuk dia buka dia punya. Nak tanya selesa ke tidak untuk orang yang tinggi macam saya, boleh lah. Kalau nak kata macam nak tidur dalam kereta tu boleh lah. Tapi jarang-jarang. Jalan ke Kelantan tu, relax-relax sikit, boleh lah, not bad. Kita tengok seat yang paling belakang. Orang yang dewasa macam saya ni boleh duduk ke tak boleh duduk. Okey, ini adalah barisan ketiga kereta ni. Kalau tengok saya boleh duduk dengan okey je. Lutut pun, walaupun lutut kena seat depan, tapi still boleh duduk lah. Lepas tu headroom sikit lagi nak kena. Ada tingkap kat sini, ada lampu. Not bad. Cuma ini sebab kerusi ni semua bahagian depan. Kalau orang barisan kedua ni nak lebih ruang, dia ke belakangkan sikit. Dah tak ada ruang langsung dah untuk saya. So kalau budak-budak pun kaki diorang besar-besar macam ni je nak masuk bawah ni kan. Selesa ke? Selesa ke? Alright. Alright. Untuk bahagian enjin pula, dia menggunakan enjin 1.6 liter turbo high pressure THP. Okey, walaupun enjin dia nampak macam kecil, dia menghasilkan 165 kuasa kuda dan juga 240 Nm torque. Mungkin angka dia tak begitu banyak bandingkan dengan SUV-SUV lain, tapi dia memang kereta ni memang ada power yang cukup lah untuk kita bawa. Yalah, nak bawa family berjalan-jalan kan. Lepas tu dia punya transmission pula, dia menggunakan 6 kelajuan automatik dan juga kereta ni pacuan roda hadapan, front wheel drive. Okey, kalau daripada segi performance daripada 0 ke 100 km sejam, kereta ni ambil dalam 9.9 saat ke 10 saat macam tu lah. Not bad lah, kereta family, bukan kereta racing kan. Jom kita drive kereta ni lah. Okay, sekarang ni saya dah drive sendiri Peugeot 508 ni. Apa yang saya boleh tahu, steering kecil dia not bad sebenarnya. Bila kita tengok macam, kecilnya steering dia ni kan. Tapi bila kita drive, macam okay lah, not bad lah. Kalau macam bawa laju tu corner, still rasa macam sedikit understeer, but that's fine. Other than that, dia punya suspension dia juga, suspension dia nak kata lembut tu tak adalah lembut sangat. Tapi nak kata keras pun tak keras sangat. Macam korang langgar bump kan, langgar bumper, still rasa. Tapi dia tak begitu keras dan tak begitu melambung-lambung. Dia tak ada macam bouncy sangat tau. So it's not bad untuk kereta-kereta macam ni. Kalau macam korang nak bawa santai-santai kan, bawa ahli keluarga, memang selesa. Tu saya boleh cakap.
Daripada segi driver pula, dia punya meter dia punya infotainment ni memang dia design menghadap sedikit ke sengit sedikit ke driver macam ni. So senang lah kalau korang nak tengok map ke. Dan map dia pun boleh letak dekat dia punya cluster instrument juga. So tak payah nak tengok sini. Macam korang tengok depan pun, tengok bawah sikit dah boleh nampak map lah, senang. Itu antara yang saya suka lah kat kereta ni. Daripada segi bunyi, kereta ni agak sedikit senyap sebenarnya. Macam bunyi tayar pun tak apa dengar, bunyi enjin pun macam chill-chill je kan. So macam pemanduan yang santai dengan family, nak borak-borak dengan orang belakang, orang sebelah kan, memang okey lah. Tapi kalau korang on dia punya sport mode, kau boleh dengar sini dia bunyi dia. Bunyi dia macam lain sikit, mengaum dia lebih sikit. Itu macam addition, satu penambahan yang mungkin berguna pada setengah orang yang suka bunyi yang ala-ala sporty macam tu kan. Tapi okey lah, dia bagi tahu yang kita ni dekat sport mode. Bila guna sport mode ni macam biasalah, dia punya pedal tu akan jadi lebih responsif, dia punya transmission dia pun lebih responsif. So sedap lah kalau korang nak memecut tu kan dekat highway kan. Tapi kena ingat, ini adalah SUV. SUV, bila kita corner dalam kelajuan yang tinggi, kau boleh rasa dia punya body roll tu lah. Saya selalu rasa macam nak terbalik je kereta kan. Tapi dengan kereta ni, saya corner dalam 80 km sejam, 70 macam tu, still boleh corner dengan confident lah. Still rasa macam okay je, not bad. Dari segi keselamatan pula, kereta ni okey lah. Daripada basic dia punya ciri keselamatan, ada ABS, ada EBD semua tu kan. Tapi daripada segi active safety, dia tak banyak kereta ni. Dia ada active safety macam lane keeping assist, yang tu aktif. So maknanya kalau korang nak terkeluar lane ke apa, dia akan bagi guide lah, dia akan kawal balik steering ni. Bukan setakat warning lah, dia akan assist sekali dengan steering. Selain daripada tu, kereta ni juga tak ada kamera 360. Untuk orang-orang yang mungkin, biasalah kereta besar-besar kan, you need more space untuk parking ke apa kan. So it's really nice to have at least camera 360. Kereta ni ada kamera reverse saja, dan dia punya quality kamera reverse dia agak sedikit teruk. Tu jujur saya cakap. Dia punya keselesaan seat pun okey lah, not bad. Tapi dia tak terlalu bagus. Dia macam tengah-tengah macam tu je, walaupun dia it's an electronic seat. Dua-dua depan ni kau boleh kawal. Saya rasa side mirror dia ni macam agak ke dalam, dia tak terlalu keluar sangat tau. Kadang-kadang kita kena untuk keluar simpang kan. So itu kurang lah. Tapi kalau ikut pandangan depan memang jelas, memang sedap. Kalau kita nak drive pun seronok je kan. Lagi satu plus point yang saya suka, dia punya rekaan armrest dia, kiri kanan. Kalau kau letak macam ni kan, drive macam ni, santai tu, bawa dengan isteri semua kan, bawa anak-anak jalan, ada sunroof. Memang kereta-kereta santai lah. Dengan dah 7 tempat duduk kan, takkan kau nak bawa kereta ni pergi Sepang, mesti nak bawa family ke apa jalan-jalan kan. Okay, satu lagi saya lupa nak tambah, dia punya view cermin belakang dia agak kecil. So kalau macam korang tak bawa penumpang kan, so kau boleh nampak dengan jelas lah. Tapi bila saya bawa penumpang, macam dekat second and third row ni ada penuh dengan orang, memang tak nampak langsung cermin belakang tu. So korang boleh tengok cermin ni dengan agak-agak je lah, guna mata lah. Itu je lah caranya. Jadi kereta ni kalau macam untuk pemanduan santai kan, nak bawa pergi jalan-jalan, bawa satu family, dia memang satu pilihan yang berbaloi lah. Mungkin korang boleh consider lah sebagai salah satu pilihan korang kalau if you are in the market looking for an SUV, 7-seater SUV. Mungkin korang boleh consider kereta Perancis ni. Apa salahnya beli kereta Conti kan sekali-sekala, kalau mampu. Adakah saya suka kereta ni? Boleh lah. Jadi itulah dia Peugeot 5008 ni. Apa yang saya boleh katakan, driving dia agak best juga, tapi tak adalah best mana. Macam cukup-cukup lah, kena dengan harga dia. Harga dia pula RM178,000. Dan harga tu termasuk sekali dengan waranti 5 tahun ataupun RM150,000
1000 km jarak perbatuan, mana-mana yang datang dulu. Dan dengan harga tu korang boleh dapatkan percuma penyelenggaraan kereta ni selama 3 tahun ataupun 60,000 jarak perbatuan, mana-mana yang datang dululah. Okey, kalau korang mampu beli kereta ni, tak kisahlah kau boleh panggil kereta ni Peugeot ke, Peugeot ke, Peugeot ke, tak kisah. Sebab ini kereta korang boleh panggil apa-apa pun. Tak kisahlah orang nak cakap apa. Sebab ni kereta korang. Kalau korang nak beli kereta ni, make sure korang test drive dulu. Syarif from Kalis. Bye-bye.